Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita, menyampaikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kita amanah dengan sepenuh-penuhnya penyampaian, iaitu kewajipan berpuasa Ramadan yang kita terangkan sekarang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kata Nabi, nescaya kamu wahai umat-umatku akan menjadi sihat. Kesihatan sudah kita terangkan tadi bahawa kesihatan terbahagi pada dua, iaitu kesihatan yang zahir dan kesihatan yang batin. Faedah-faedah yang kita dapat daripada puasa yang menyihatkan kita, pertama sekali, takwa. Dan seterusnya sekarang ini saya ingin menerangkan, ingin bercerita tentang kesihatan yang disebut sebagai kesihatan yang berkaitan dengan emosi. Sidang hadirin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, betapa banyak kita lihat sekarang ini penyakit-penyakit masyarakat. Di antaranya ialah kedekut. Orang Kelantan kata kopi, kedekut. Penyakit kedekut ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu penyakit yang melanda dalam masyarakat yang perlu dikikis dan perlu dibuang. Salah satu cara untuk buang penyakit-penyakit seperti kedekut, seperti tidak mahu bayar zakat, seperti tidak taat ibu bapa, seperti tidak mahu taat kepada ulil amri, seperti dan pelbagai lagi masalah-masalah rohani yang melanda. Ketagih kepada menipu, ketagih kepada ingin mencuri. Ini penyakit-penyakit akhir zaman yang melanda ummah sekarang ini. Sidang penontonnya dan mati Allah, remedinya ataupun ubatnya ada di dalam puasa. Kerana apabila berpuasa, kita menahan nafsu. Nafsu itu tadi ditundukkan. Dan sudah pastinya, di antara penyakit-penyakit lagi ialah penyakit yang berkaitan dengan ketagihan hisap rokok pun insya-Allah dapat diselesaikan dan dapat ditundukkan, dapat dibuang melalui puasa. Itu penting tuan-tuan ya. Itu penyakit apa? Penyakit membazir. Penyakit membazir ini satu bahana dalam masyarakat. Berapa bilion pembaziran berlaku dalam masyarakat. Tidak rasa bersalah, tidak rasa berdosa, membelanjakan wang pada jalan yang tidak berfaedah, bahkan memudaratkan lagi kesihatan. Itu juga satu penyakit yang berkaitan dengan emosi sebenarnya. Jadi di dalam puasa ini, kesihatan itu akan berlaku kerana apabila kita berpuasa, tuan-tuan sekalian, kita akan menahan nafsu, menahan makan. Satu pesanan saya kepada sidang hadirin penonton di rumah sekalian, bahawa pentingnya dalam bulan puasa ini, kita haruslah ada jauhar selain daripada mazhar. Mazhar ini yang nyata, jauhar ini yang dalam. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis tadi, imanan wahtisaban itu, iaitu kesungguhan dan ketekunan bagaimana hendak berpuasa. Sebagaimana solat, sallu kama raaitumuni usolli, kata Nabi, solat bagaimana aku solat. Justru kalau kita kiaskan dengan berpuasa, puasalah sebagaimana aku puasa. Dalam bulan puasa ada Lailatul Qadar, dalam bulan puasa ada solat tarawih. Bagaimana kita menghayati Ramadan keseluruhannya itu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, pesanan saya tadi kepada sidang penonton sekalian, dalam kita menghayati bulan Ramadan, dalam kita kesedaran kita bahawa kita inginkan takwa, justru kita haruslah menghayati Ramadan dengan sepenuhnya. Kita berpuasa sebagaimana para nabi dan para anbiya dan juga para sahabat berpuasa. Satu pesanan saya, kalau buka puasa tu janganlah makan banyak-banyak. Sidang penonton sekalian, bagaimana Rasulullah berpuasa dan berbuka puasa? Rasulullah berbuka dengan kurma dan juga air sejuk, air biasa. Itu cara Nabi buka. Bagaimana cara kita berbuka puasa pula? Kita berbuka puasa seperti membalas dendam. Oh, aku tak sarapan, aku tak kudapan, aku tak makan tengah hari, aku tak minum petang, aku tak minum petang lagi. Jadi kena qada,
Dia guna sistem qada dalam bab makan. Jadi masa buka tu dia hantam habis-habisan, tuan-tuan. Jadi apabila ini berlaku, orang putih kata defeat purpose. Dia pensyariatan ataupun tujuan berpuasa tadi takut-takut, ya, takut-takut apa yang Allah mahukan pada kita dalam mendidik nafsu, dalam mendidik hati, dalam mendidik emosi, dalam membuang sifat-sifat tercela, dalam membuang sifat-sifat mazmumah yang masih berbaki pada diri kita ini. Takut-takut gagal kerana kita tidak berpuasa ala Nabi, kita tidak berpuasa mengikut cara Nabi, kita tidak berpuasa mengikut sebagaimana penghayatan para sahabat di dalam mengikut Nabi di dalam berpuasa. Jangan makan banyak-banyak. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, satu perkara lah dalam bab sembahyang tarawih ni. Macam belitih lah pula saya ni, tapi tak apalah tuan-tuan, penonton di rumah punya pasal, saya cerita sikit lah tentang tarawih ni, tuan-tuan, ya. Jadi di dalam tarawih ni, yang sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan, 8 rakaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengamalkan sembahyang tarawih, sebagaimana yang diriwayatkan, bermula dari lepas Isyak sampai dekat-dekat subuh, tuan-tuan. Kemudian kepada zaman Sayyidina Umar, oleh kerana umat dah ramai, Islam tersebar ke seluruh alam, Sayyidina Umar meletakkan suatu bid'ah hasanah, iaitu meletakkan 20 rakaat, tidak sebagaimana zaman Nabi 8 rakaat. Namun penghayatannya ada di situ. Apa yang saya sebut tadi sebagai jauharnya ada di situ. Penghayatannya, imanan wahtisaban itu ada. Apabila Sayyidina Umar bukan 20 rakaat macam kita, setengah jam dah habis 20 rakaat. Zaman Sayyidina Umar, bagaimana penghayatan beliau daripada Isyak sampai ke subuh juga, sama macam zaman Nabi tadi. Kemudian pada zaman Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardah, meletakkan 40 rakaat. Ketika itu pun Umar bin Abdul Aziz daripada Isyak sampai hampir subuh. Begitu penghayatan mereka, begitu hebat pengamalan mereka dalam menghayati bulan Ramadan dan kewajipan-kewajipan, tuntutan-tuntutan, sunat-sunatnya yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan uzlah, bulan untuk menilai, bulan untuk muhasabah, bulan kurang bercakap, bulan kurang berbelanja, bulan untuk menghayati sifat zuhud, bulan untuk menghayati sifat qanaah, bulan untuk kita mengaplikasi dan mengamalkan dan menggarap seluruh sifat-sifat mulia yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan ke dalam diri kita yang masih serba kekurangan, yang masih serba kedaifan. Begitulah dia. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah sekalian, sumu tasihu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.